Yang ketiga, watak Datuk Jalaluddin Hassan. Watak ni memang sangat sedih. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kreatif ASEAN World, channel info dan short film Malaysia. Okey, hari ini aku nak buat sikit review tentang filem Daulat. Sebelum ni aku ada buat satu poll di channel aku, so ramailah yang support aku untuk buat review filem ni. Jadi jom kita start. Tapi nanti dulu, sebelum kita start, aku nak minta korang supaya subscribe channel ni, like, tekan tombol loceng dan share. Kerjasama korang amat-amat berharga buat aku. Okey, jom kita start. Okey, first kita tengok dulu mengenai filem ni. Filem Daulat ialah sebuah filem thriller politik Malaysia tahun 2020. Filem ni menceritakan seorang ahli politik dan partinya yang merancang untuk menang dalam pilihan raya seterusnya, dengan apa jua cara sekalipun setelah kalah dalam pilihan raya yang lepas. So pengarah filem cerita ni Imran Sheikh, penulis skrip Haziq Jamaluddin dan juga Imran Sheikh sendiri. Dibintangi oleh Vanina Imran, Rashidi Ishak, Tony Yusof, Jasmine Suraya Chin, Christina Susan dan juga Zul Zamir. Sinema fotografi filem ni dari Nurhani Syam Muhammad, disunting oleh Johan Bahar. Penerbit filem ni syarikat penerbitan oleh Lacuna Picture. Lacuna, betul tak aku sebut? Lantak lah. Filem ni mula ditayangkan 6 April 2020 di iFlix. So korang boleh tengok filem ni secara percuma di iFlix. Tempoh tayangan durasi filem ni dalam 1 jam 41 minit. Filem ni membelan belanja sebanyak RM500,000. Aku sebenarnya antara orang yang tertunggu-tunggu untuk menyaksikan filem ni, kerana filem ni memberikan sesuatu kelainan dalam industri filem negara. Kerana filem ni memaparkan dunia politik Malaysia di suatu sisi yang kita sebagai rakyat tak pernah tahu. So dalam filem ni mendedahkan sisi gelap tu dengan sangat baik. Tapi aku agak kecewa dengan beberapa perkara tentang filem ni, kerana apa yang aku nak tak sampai dalam filem ni. Dan bagi aku filem ni banyak kelemahan dari segi pengarahan dan juga penulisan skrip. Jadi aku nak cerita apa yang baik dalam cerita ni dulu. First, produksi filem ni bagi aku, diorang ni berani memainkan dan menghasilkan naskah yang totally berbeza dengan filem-filem lain. Dan aku dapat tahu filem ni pun tak lepas dimainkan di Pawagam, sebab tu dia main di medium yang lain seperti iFlix. Tapi kalau aku salah, korang boleh betulkan aku. Kedua, yang baik dalam filem ni adalah pelakon. Mereka memainkan watak mereka sangat-sangat menjadi. Dan watak Vanina Imran memang hidup kalau korang tengok dalam filem ni. Ketiga ialah sinema fotografi. Filem ni sangat cantik dan color filem ni pun agak sinematik dari segi setup cameraman, pengarah fotografi dan editor sangat-sangat baik dalam menghasilkan filem ni. Yang keempat, pemilihan background music. Dalam setiap scene filem ni pun baik, kena dengan setiap situasi dalam filem ni lah kalau korang dengar. Dan yang kelima, mesej yang disampaikan sampailah kepada penonton bagi aku. Dan aku faham apa yang ingin disampaikan dalam filem ni. Dunia politik ni sangat-sangat kotor, jadi filem ni senang difahami. Jadi itu je komen aku mengenai apa yang menjadi dan baik dalam filem ni. So, apa pula yang mengecewakan aku tentang filem ni? Okey, satu, masalah dalam penulisan skrip dan pengarahan. Tapi lebih kepada skrip, filem ni dihasilkan dengan skrip yang agak simple sangat, dan pengarahan yang aku rasa banyak perlu diperbaiki untuk menghasilkan filem ni lebih baik. Cerita ni kalau korang tengok, dia terlalu banyak scene perbincangan. Bincang dan bincang, bincang lagi dan lagi-lagi dia orang berbincang. Ini yang menunjukkan filem ni tak ada situasi lain ke korang nak masukkan dalam filem ni, yang menampakkan pengarah dan penulis skrip itu kreatif. Kalau aku boleh cadangkan, untuk filem politik ni kita boleh kaitkan scene polis, scene peguam, rusuhan, kempen, pergaduhan dalam parlimen, perhimpunan haram, bagi menambah lagi sedap filem ni, bagi merancakkan perjalanan filem tu. Tapi apa yang aku bayangkan bila aku tonton filem ni, aku hanya nampak penekanan dalam filem ni hanya dalam watak-watak penting ahli politik. Selain dari itu tak ada. Yang membuatkan aku rasa sangat simple, dan pulau cerita
cerita ni agak mendatar kerana dia hanya menekankan dalam satu-satu sudut saja. Yang kedua, watak dalam filem ni sangat sikit. Boleh dikatakan semua watak adalah ahli politik. Suku dari watak ni wartawan, rakan kongsi stesen TV dan CEO stesen TV tadi itulah. Tu je. Dan watak ahli politik dalam filem ni beberapa orang je. Aku rasa adalah dalam 4 atau 5 orang saja. Ia menampakkan organisasi dalam satu-satu parti politik itu sikit sangat. Mungkin bagi aku nak hasilkan filem politik macam ni perlukan bajet yang banyak dan ramai pelakon. Contohnya untuk filem politik ni kurang-kurangnya ada watak ahli politik, pengikut-pengikut parti politik, polis, ada watak peguam, ada watak pegawai SPRM dan melibatkan sedikit agensi keselamatan negara. Kerana watak-watak ni sangat bermain rapat dengan politik. So aku rasa korang boleh faham apa yang aku nak jelaskan dan apa yang aku nak ada dalam filem ni. Yang ketiga, watak Datuk Jalaludin Hassan. Tak ni memang sangat sedih. Datuk Jalaludin Hassan memainkan watak sebagai Tun Malik yang menang PRU 14 dan menjadi Perdana Menteri. Aku kecewa kenapa pengarah penulis skrip filem ni tak memberi penekanan pada watak ni. Sebab aku rasa watak dia ni pun penting dalam filem ni. Kenapa aku cakap penting? Sebab dalam filem ni hanya ada 2 atau 3 scene saja watak Tun Malik. Itu pun di awal filem masa angkat sumpah menjadi Perdana Menteri dan di hujung filem ada sedikit konflik dan korang tahu dia hanyalah berdialog dalam 3 atau 4 patah perkataan saja. Yang keempat, prop dan percetakan. Maksud aku tu logo parti yang digunakan dalam filem ni. Pengarah filem ni ambil mudah dalam penekanan suasana dalam filem tu nampak real. Kenapa? Sebab dalam filem ni kita hanya nampak logo Munah saja. Logo parti Wawasan tak ada, logo parti Hizbul Muslimin pun tak ada. So kita tak nampak setup prop mereka dalam filem ni memang tak jadilah. So kita nampaklah setup prop tu mereka filem ni tak menjadi. Yang kelima, cerita ni agak berat sebelah kerana dia hanya memfokuskan kepada parti Munah saja. Kepada parti-parti lain yang ada dalam filem ni tak ada pun. Contohnya parti kerajaan iaitu Parti Wawasan. Walaupun filem ni mengisahkan parti Munah yang ingin menang PRU 15 dengan susunan strategi dia yang sangat mantap, patutnya perlulah ada sedikit scene dan plot mengenai dalaman Parti Wawasan dan pemerintahan dia. Apa dasar yang dia bawa yang membuatkan orang suka dan tak suka pada Parti Wawasan ni, dan macam mana dia dibenci di akhir cerita yang membuatkan dia kalah. Bagi melengkapkan lagi filem Daulat ni, so benda ni totally tak ada untuk membuatkan penonton berfikir filem ni super simple. Yang keenam, kemuncak cerita ni tak ada climax yang padu. Masa Wawasan kalah dan Munah menang, watak-watak dalam Parti Wawasan hilang macam tu je. So kemana mereka ni sebenarnya pergi? Yang ketujuh, watak Hassan yang dibawa oleh Tony Yusof dalam filem ni. Hassan ni dia terlibat dengan corruption dan sedang dituduh di mahkamah, tapi kita tak nampak dengan jelas kes yang terpalit dengan dia. Kes tu macam tak berapa penting dalam filem ni. Kita tak nampak Hassan ni turun naik mahkamah ataupun scene dia sedang dibicarakan di dalam mahkamah ataupun berbincang dengan peguam dia di depan lobi mahkamah ke, ataupun polis datang depan rumah dia jemput dia ke. Kalaulah ada situasi dan scene-scene seperti yang aku sebut tadi, pasti lagi menghidupkan lagi latar belakang salah satu watak utama dalam filem ni. Bagi aku, pengarah juga memainkan peranan yang penting untuk menghidupkan satu-satu watak. Tidak bergantung kepada pelakon itu sendiri untuk menghidupkan watak tu, dan penulis skrip juga perlu mencipta watak tu dengan karakter dia tersendiri supaya watak tu terkesan pada penonton. Dan akhir sekali, yang ke-8, mengenai plot twist dalam filem ni. Trend sekarang tak sah kalau satu-satu filem tu tak ada plot twist. Ia bagi menambah rasa pada sebuah filem apabila pengakhiran filem tu berakhir dengan pengakhiran yang kita tak jangka-jangka. Begitu juga dalam filem Daulat ni, ada juga plot twist. Tapi siapa rasa plot twist filem ni terlalu mudah sangat, seperti penulis skrip atau pengarah kurang idea bagi membuat pengakhiran filem ni. Itu sajalah pendapat aku untuk filem Daulat ni. Jadi apa pendapat korang? Dan rating yang aku boleh bagi dalam filem ni adalah 5/10. Filem ni baik dari segi editing dan sinematografi, tapi kurang dari segi penceritaannya. Banyak kelemahan yang boleh diperbaiki. Jadi itu sajalah pandangan aku pada filem ni. So pandangan aku ni mungkin lari jauh lah dengan perspektif dan pandangan dari channel-channel review filem lain seperti Zaflog. Bagi aku, setiap orang dan penonton ada pandangan tersendiri. Apa kata korang lontarkan pandangan korang di ruang komen? Adakah korang bersependapat dengan aku ataupun sebaliknya? Korang juga digalakkan memberi pandangan dan cadangan mengenai channel Kreatif Asian World supaya aku dan channel ni dapat perbaiki kesilapan kami di masa akan datang. Dan kalau korang suka video ni, tekan like, jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng supaya korang tak terlepas video-video baru dari channel Kreatif Asian World, dari channel Kreatif Asian World. Share banyak-banyak video ni supaya kawan-kawan korang pun tahu apa yang korang tahu dari channel ni. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Dan akhir kata dari aku, Haziq, salam, terima kasih dan bye-bye.